Hello, what's up guys, para penonton dan para pendengar Fitna Studio. Apa kabar semua? Saya harap semua sihat-sihat sahaja dan juga kamu semua dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah dan juga kesihatan yang baik. Okey, untuk video hari ini guys, aku nak bagi tahu tajuk cerita pada hari ini adalah misteri warung usang. Kalau korang nak tahu apa yang terjadi kat dalam kisah ni, jangan lupa subscribe, like and share dan juga hit bell notification supaya tidak terlepas video-video yang akan datang. Minta maaf pada hari ini kalau audio saya ada kekurangan sebab sekarang ni di luar adalah waktu hujan. Saya minta maaf sangat dan mari kita lanjut ke cerita yang pertama. Sebelum itu, mari kita mulakan dengan bacaan doa. Okey, doa pun selesai sudah dibaca dan sebelum kita mulakan kita punya cerita ni, jangan lupa subscribe, like and share dan juga hit bell notification dan jangan lupa sebarkan video ni. Orang kata supaya ada lagi tambahan subscriber. Itu yang kita nak. Okey, untuk cerita misteri warung usang ini, cerita yang pertama ini dihantarkan melalui Instagram kepada aku, iaitu bernama Sufian. Dia kata, Assalamualaikum Fitnas Studio. Saya ni Sufian, berumur 28 tahun. Kisah ini terjadi kepada saya ketika saya berumur 20. Orang kata baru lepas habis-habis belajar lah ni. Waktu itu saya berada di kampung. Saya ni berasal daripada Pahang. Saya ni duduk menetap di Pahang, di Kuantan. Dan kisah ini terjadi pada diri saya ketika saya hendak pulang ke rumah. Dia kata ketika pada dia kerja shift malam, dia kerja Pak Gad. Dan waktu dia nak balik tu pada pukul 10 malam lah, kalau tak silap saya dia tulis macam tu. Kalau ada yang kerja Pak Gad dalam ni, sila beritahu. Dia kata saya balik nak tukar shift. Saya balik ke rumah lah, ada budak lagi nak orang kata tukar shift kan. Saya balik lah. On the way saya balik tu, saya pergi minum sekejap dekat kedai berdekatan lah ke tempat kerja saya. Dan waktu saya on the way balik tu untuk ke rumah saya terlihat ataupun ternampak satu warung ataupun satu kedai makan di tepi jalan. Saya pun rasa hairan. Dia kata macam, jap bila warung ni wujud? Tak pernah nampak pun sebelum ni. Lepas tu tiba-tiba perut dia terasa macam, lapar lah pula kan. Ada warung. Dia pun singgah ke warung tersebut. Dia pun singgah dan dia parkingkan motor dia di tepi kedai tersebut dan dia keluar. Dia buka helmet dia dan masuk ke dalam warung tersebut. Dan bila dia masuk warung tu, dia nampak lah ada pakcik, makcik, ada nampak anak dara lah. Dia kata ada nampak anak dara lah macam tu, duduk-duduk semua. Dia pun order lah makan. Dia pun panggil, cik, order. Lepas tu ada satu makcik bagi, ya nak, makan apa? Bagi saya mi hailam ada cik. Mi hailam ada. Bagi saya dengan teh panas. Ya cik Dan apabila si Sufian ni pun duduk dekat table tu, yang hairannya, kalau kita masuk kedai makan ke restoran ke ataupun mana-mana tempat, orang mesti akan pandang. Contoh macam kita duduk, betul main phone balik kan. Tapi dia nampak orang kat dalam kedai tu buat tak tahu je, seolah-olah dia macam lantak lah kan, buat macam tak ada apa-apa. Dia pun main handphone. Sufian pun main handphone kan. Dia mesej kawan dia. Dia ada duduk dengan kawan dia lah. Dia kata, weh, kau nak apa-apa tak? Aku kat kedai makan ni. Kawan dia kata, boleh juga. Bungkus aku mi goreng. Okay. Lepas tu, bila dalam 15 minit macam tu, makanan dia pun sampai. Mi hailam sama dengan teh panas. Dia kata, terima kasih cik. Dia pun makan. Tengah-tengah makan tu, orang yang ada di sekeliling dia pandang dia. Contoh macam kau tengah makan, lepas tu orang pandang kau. Lepas tu dia ni pun tak ada macam, kenapa orang ni pandang aku kan. Dia pun makan dah, makan. Dah habis dah. Lepas tu dah minum air. Alhamdulillah, kenyang pula perut ni. Dan lepas tu bila dia cuba panggil, cik, makcik tu tak menjawab apa-apa.
Dia macam okey mungkin tempat dia. Lepas tu bila dia tengok ketika dah habis makan tu, dia tengok orang-orang semua yang duduk kat table lain tu semua dah orang kata beredar lah, dah balik semua kan. Lepas tu dia macam oh tak apalah okay. Lepas tu dia keluarkan duit RM10 macam tu, dia letak atas table kan. Dia letak. Lepas tu dia keluar daripada warung tu, tiba-tiba ada satu abang ni, dia bawa orang kata kayu, dia naik motor, dia pakai kain pelikat je. Dia pun tegur, "Assalamualaikum nak." "Waalaikumsalam." Sufian jawab lah. Kata, "Nak buat apa dekat kat sini?" "Oh tak, saya makan dekat belakang ni tadi sebab saya bawa pergi makan." "Kenapa bang?" Sini mana ada kedai. Abang dah duduk sini 20 tahun. Dah lama lah duduk sini. Tak ada bang, saya. Apabila Sufian toleh dekat belakang, warung yang duduk makan tadi, yang duduk minum tadi, tak ada. Yang ada adalah warung yang ditinggalkan, yang dah sudah dipenuhi dengan lalang, dipenuhi dengan daun-daun kering dan juga daun-daun, orang kata dia punya, orang kata warung tu dah kopak-kapik lah. Dah orang kata runtuh, dah ada lalang naik. Dia macam tadi saya baru. Lepas tu abang tu kata, "Nak, dah banyak kali orang kena nak. Abang nasihatkan nak, cuba balik dan cuba fikirkan apa yang ni nampak tadi. Dan jangan lupa balik rumah tu bacalah apa-apa, cuci kaki, cuci tangan, ambil wuduk. Ya. Assalamualaikum." Abang tu pun beredar dan Sufian pun baliklah ke kereta dia. Dan waktu dia balik tu, dia terfikir dia makan apa dekat kedai tu tadi dan siapa yang ada kat dalam kedai tu. Dan apa benda yang dia makan tu? Adakah cacing ataupun ulat? Fikir-fikirkan. Saya nak tanya anda. Kalau kejadian ini ataupun anda berada di dalam situasi Sufian, apakah anda akan buat? Itulah untuk kisah yang pertama. Kisah dia pendek sahaja. Banyak yang kita benda boleh ambil. Dan pelbagai kisah-kisah yang terjadi di dalam misteri warung usaha. Sebelum kita lanjut ke cerita yang kedua, saya nak bagi tahu kepada semua para penonton, kita percayalah pada yang satu, janganlah kita menduakan dia. Kerana semua rezeki, ajal, maut, jodoh semua di tangan dia. Janganlah sesekali kita menduakan dia. Itulah nasihat saya. Mari kita lanjut ke cerita yang kedua. Okey, untuk cerita yang kedua ini, cerita ini terjadi dekat salah satu followers aku. Yang cerita ini dia hantar melalui Instagram yang bernama Zaliza. Nama dia Zaliza. Nama nampak macam lelaki kan, tapi nama sebenarnya perempuan. Dia kata panggil saya Za je. Iza dia kata. Dia kata, "Assalamualaikum Fitness Studio. Kisah ini terjadi kepada saya. Saya ni sebelum tu saya berumur 25 tahun. Dan kejadian ini pernah menghantui diri saya ketika saya berumur 22 tahun. Maknanya 3 tahun lepas." Dia kata, "Saya ni berasal daripada Selangor." Tapi Selangor tu bersalah, pandai-pandai lah korang cari kan. Dia kata, "Kejadian ini terjadi ketika saya nak pulang ke kampung halaman saya, iaitu di Kelantan." Dia kata, saya kalau nak ke Kelantan, korang ataupun siapa yang duduk Kelantan mesti pernah lalu jalan ni. Walau macam mana pun, dia akan mesti lalu tempuh tempat ni. Ketika saya balik ke kampung, saya bertolak daripada Selangor nak pergi ke Kelantan pada pukul 11.30 malam. Dan kejadian ini berlaku ketika saya sampai di satu tempat, iaitu dia kata tolong rahsiakan, maknanya tak boleh sebut lah. Saya ternampak ataupun saya terlihat satu kedai makan yang meriah sangat. Dia nampak macam ramai orang kat situ, berkerumun,
makan apa semua. Dia pun macam, dia balik kampung dengan mak dia. Dan mak dia kata, apa ni, warung tu, kedai tu nampak macam ramai orang, mesti sedap makanan dia tu. Jomlah kita pergi. Baik mak, sekejap Izzah berhenti. Dia pun berhenti, dia parking kereta dia betul-betul agak jarak kedai warung tu dalam 100 meter. Macam tu, parking. Dia pun jalan pergi ke warung, dia pun masuk, dia pun duduk dengan mak dia. Lepas tu nampaklah ada orang order apa semua. Nampak ada seorang lelaki tu. Ya, kak, nak makan apa? Cik. Lepas tu dia tengok menu. Mak nak makan apa? Mak bagi ke apa ni, bihun goreng basah satu. Kak, bagi saya nasi goreng biasa satu. Nasi goreng minum. Bagi saya Nescafe panas satu. Mak minum apa? Bagilah Nescafe panas juga. Nescafe panas satu. Lepas tu waktu dia tengah tunggu makanan dia dengan mak dia sampai, dia nampak orang kat dalam kedai ni makin lama makin kurang. Macam tadi dia nampak ramai, lepas tu 5 orang dah tak ada, 2 orang dah tak ada, 3 orang dah tak ada. Sampai satu masa yang tinggal dalam kedai tu hanya Izzah sama dengan mak dia. Dia jadi macam mungkin dah tu, betul dia tengok jam, okey mungkin dah lewat kot kan. Lepas tu bila makan dah sampai apa semua, dia pun makanlah dengan mak lah. Mak dia kata, sedap lah mihun goreng basah, sedap lah. Aku pula lapar, mihun goreng basah tu, aduh kacau betul lah. Kita sambung balik. Bila tengah makan dia kata sedap lah mak. Mak dia pun kata sedap lah makanan kat sini. Lepas tu tiba-tiba dia rasa nak bungkus lah untuk ayah kau. Boleh lah. Bang. Lepas tu satu lelaki tu, ya. Bungkus mi goreng basah satu lagi bang. Bungkus. Okay. Dia pun tulis, bungkus. Dengar lah bunyi kuali apa semua. Tong apa semua kan. Bila dah dengar apa semua tu, dah siap apa semua. Dia pun, mak dia kata, jomlah kita gerak balik semua. Dah gerak apa semua. Sekali, dia bayar, keluar daripada warung tu. Lepas tu bila dia toleh, warung tu tak ada. Nampak? Pelik kan? Kau dah makan kat warung tu. Lepas tu kau dah bungkus pula mi goreng basah bawa balik. Kau dah perkena dia punya mi hol goreng basah sama dengan Nescafe. Lepas tu kau nak balik. Lepas tu bila kau masuk dalam kereta tu, bila kau tengok balik, warung tu tak ada. Tak menggelabah macam tu. Bila mak si Izzah ni tengok warung tu dah tak ada, dia macam, mana pergi warung tadi? Lepas tu Izzah kata, mak, mana pergi warung tadi? Lepas tu tiba-tiba cermin tingkap kereta Izzah diketuk. Allah, macam mana ni? Tuk. Lepas tu dia tengok ada seorang pakcik yang berpakaian orang kata baju Melayu dengan kain pelekat. Dia pun tengok. Dia kata, Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam cik. Anak daripada depan tu ke? Ya. Ya pakcik, kami baru lepas habis makan tadi. Anak makan apa tadi? Saya makan nasi goreng. Mak saya makan bihun goreng basah. Cuba, ada bungkus tak? Ada. Cuba buka dalam bungkusan tu, cuba tengok apa. Dan apabila mak si Izzah ni buka dalam bungkusan bihun goreng basah tu, ternyatanya bukan bihun. Apabila mak dia buka plastik bungkusan seolah-olah mihun goreng basah tadi, ternyata dekat dalam tu bukanlah mihun ataupun apa-apa, adalah cacing dengan ulat sampah yang berada dekat dalam tu. Mak dia pun tersentak dan Izzah pun tersentak. Lalu mak dia campakkan bungkusan tadi keluar tingkap kereta. Dan ada satu pakcik tiba-tiba datang ketuk pintu ataupun tingkap kereta Izzah. Tuk. Dan apabila Izzah cuba membuka dia, pakcik tu beri salam. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam cik. Anak dari depan ni ke? Ya pakcik. Anak buat apa dekat sana tadi? Kami dengan saya dengan mak saya pergi makan dekat sana tadi.
ada nampak apa-apa tak dekat sana? Dia kata tak ada pakcik, kami cuma nampak yang pelik, orang makin lama makin kurang dan macam orang-orang dekat dalam tu pandang kita orang rasa macam janggal sedikit. Nak pakcik nasihatkan anak ataupun dengan mak dia balik ke rumah jangan lupa basuh kaki, basuh tangan, ambil uduk dan solat sunat. Supaya benda ni tak ikut balik sampai ke rumah. Pernah terjadi satu kes ataupun satu kemalangan yang dia berhenti dekat ni, jalan depan sedikit dia kemalangan maut hingga meragut nyawa dia. Dan ada yang ikut balik, ada yang mengganggu dia sampai orang yang tu menjadi gila. Pakcik harap anak dengarlah nasihat pakcik ya. Assalamualaikum. Pakcik tu pun beredar daripada kawasan tersebut dan Iza teruskan perjalanan pulang ke kampung dia. Dan apabila dia sampai ke kampung, dia cuba tanya pada Tok Wan dia, dan Tok Wan dia kata ya, dekat situ memang betul ada benda yang orang selalu nampak warung, tapi bila orang makan apa semua tengok warung tu dah tak ada. Dia ceritalah dia kena dengan mak dia tadi, kata ada apa-apa jadi ke, tak ada benda. Semuanya okey dan tidak ada sebarang kecelakaan ataupun kemalangan yang menimpa atas diri beliau dan juga mak dia. Itulah untuk kisah yang kedua. Terima kasih semua yang menonton Fitnah Studios, dan saya harap anda jangan lupa subscribe, like and share video ini dan sebarkan video ini kepada kawan-kawan supaya lebih tahu tentang video ini dan supaya lebih banyak lagi subscriber saya. Dan saya berjanjilah kepada semua yang menonton ni, saya akan buat giveaway. Saya punya subscriber dah sampai 5k, saya akan buat giveaway. Saya janji. Dan sebelum kita menutup tirai ataupun segmen ini, saya nak nasihatkan sekarang ni kes tinggi, patutlah SOP, pakailah face mask, sentiasa membasuh tersasul pula membasuh tangan dengan sabun ataupun Dettol ataupun dengan hand sanitizer, dan jaga penjarakan penjarakan fizikal, social distancing, dan jangan biarkan diri anda diselubungi misteri. Kita jumpa pada minggu depan setiap hari Khamis malam Jumaat di Fitnah Studio. I see you when I see you. See you for the next video. Assalamualaikum. See ya. Something who could say that they saw us come and tell me